Seterusnya, perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, maka dia start puasa pada hari itu. Makan-makan sok, orang dah azan, maknanya dah masuk puasa hari yang pertama. Maka apa perkara yang wajib ditinggalkan? Tuan-tuan, telah menjadi satu cara antara cara Nabi SAW bila menjelaskan perkara-perkara yang dibolehkan dan perkara-perkara yang dilarang. Nabi mendahulukan dan mengutamakan penceritaan, menggambarkan tentang perkara yang dilarang dulu. Sebab perkara yang boleh itu banyak. Itu cara dia. Sebab tu datang seorang sahabat Nabi kepada Nabi bertanya tentang, ya Rasulullah, pakaian apa yang aku boleh pakai untuk aku nak berihram? Nabi tak cerita terus pakaian apa. Nabi cerita pakaian hak tak boleh dulu. Sebagai satu dasar prinsip yang dia faham. Kemudian baru Nabi cerita dalam riwayat yang lain. Pakai ar-rida. Kemudian pakai kain atas. Ar-rida ni kain penutup bau. Kemudian kain di bawah. Kemudian an-ni'al. Selipar. Nabi cerita yang tu. Tapi di awalnya Nabi cerita hak yang dilarang dulu. Jadi dalam ibadat puasa ni banyak benda hak boleh buat. Cuma kita dahulukan penceritaan tentang benda yang dilarang oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dulu. Perkara yang pertama, perkara yang membatalkan puasa yang jelas. Makan dan minum dengan sengaja. Itu jelaslah, tak perlu dah saya nak terang panjang. Dalil dia dah jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sekiranya terlupa atau tersalah, idza nasiya fa akala wa syariba falyatimmu siyamah. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Oh, ini satu anugerah yang hebat. Siapa-siapa yang lupa, dia makan dan minum. Kenyang betul-betul, satu keluarga lupa. Dia suruh bini dia masak nasi ayam itu. Ni puasa hari yang kedua, dia terlupa, semua pakat terlupa. Jadi mereka semua beridang, semua makan, dah kenyang, semua dah duduk. Kemudian dia buka-buka TV, tanyalah ustaz. Ustaz dah bercakap pasal hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat puasa. Maka dia baru teringat, ya Allah, kita puasa hari ni. Lepas tu nak kira lagu mana? Batal lah kalau macam tu kita buka puasa semua, kita pergi KFC pula. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak perlu buka. Sesungguhnya, innama at'amahu Allah wa saqah. Falyutimma sawm. Sempurnakan puasa dia, habis puasa dia, sesungguhnya Allah telah bagi makan dan bagi minum dekat dia. Free. Tak kira. Tapi jangan buat-buat lupa. Kita macam terlupa lah. Macam tu tak boleh lah. Itu merupakan satu perbuatan yang haram. Okey, kedua, muntah dengan sengaja. Dalil dia, kata Nabi SAW, buka muka surat 11, barang siapa yang terpaksa muntah, maka dia tidak perlu mengqadha. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia kena qadha. Sebab kadang-kadang ada orang yang nak jaga diet, macam mana nak diet. Bila dia nak diet ni, lepas dia makan sok tu, lepas subuh tu dia korek. Dia jolok tangan dia masuk dalam kerengkung pasal dia nak pergi keluar balik. Pasal dia tak mau perut dia naik. Dia nak jaga. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini satu perbuatan yang membawa kepada pembatalan puasa. Benda ni secara fiqhinya akan dibahaskan oleh Al-Fadil Ustaz Abu Umair Luqmanul Hakim pada petang ni, insya-Allah. Dia akan bahaskan, saya dah tengok kata kerja tadi sangat bagus, tentang hukum hakam yang berkaitan dengan rongga. Kita nak cerita bab korek itik hidung, korek itik telinga, sumbat jari dalam hidung, batal puasa ke tidak, masuk dalam telinga, jari masuk dalam mata. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, benda-benda yang berkaitan dengan rongga nanti akan dibahaskan, insya-Allah. Seterusnya, bagi haid dan nifas, yang mana mesti ditinggalkan, bagi orang yang uzur syar'i, dia tak boleh ambil wuduk untuk dia pergi puasa. Dia tak boleh, kerana puasa wajib ditinggalkan bagi orang yang haid dan nifas berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Contohnya, alaysa idza hadat lam tusalli wa la tasum, qulna bala, qala fadzalika nuqsan diniha. Ini bukan hadis Aisyah, minta maaf. Hadis Aisyah, hadis tentang aharuriyatin anti. Bila orang datang kepada Aisyah, dia tanya, ya Aisyah, macam mana ni kita semayang kita dan puasa kita, kalau kita tinggal kita kena qada ke tak? Kata Aisyah bertanya kepada dia, hang ni berasal daripada perkampungan Haruri ke? Haruri ni merujuk kepada satu kampung yang mana didiami oleh orang-orang yang berideologi Khawarij banyak. Sebab itu antara gelaran-gelaran yang diberikan kepada Al-Khawarij,
apa dia? Haruriyah. Haruriyah. Jadi Aisyah kata, kita ni orang wanita-wanita yang uzur syar'i ni, mereka hanya perlu qada puasa tetapi tidak perlu qada salat. Jelas. Begitu juga dalam hadis ni bila Nabi jelaskan tentang wanita-wanita yang kurang akalnya, seperti yang disebut di dalam hadis Nabi, ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakunna. Tidaklah pernah aku melihat orang-orang yang kurang akalnya, yang kurang agamanya mampu untuk mencairkan hati lelaki yang kuat daripada kamu. Tengok lelaki dia, Nabi kata kat perempuan ni, tengok lelaki dia tu juara gusti, badan besar, bini halus dia. Bini dia kata, abang beli beg tangan? Beli. Nampak? Walaupun lelaki itu nampak kuat, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawasanya satu kelebihan bagi wanita, dia mampu mencairkan hati lelaki yang keras. Tapi Nabi jelaskan di sini, naqisati aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Maka ada orang perempuan dia macam tak puas hati. Bukanlah dia tak puas hati, dia nak tanya Nabi, nak minta kepada Nabi SAW penjelasan. Dia nak minta. Maka dia tanya kepada Nabi, maka Nabi bersabda tentang kekurangan yang diartikan dengan kekurangan nuqsanuddin, kurang agama, maksud apa ya Rasulullah? Okey, kata Nabi, adakah wanita yang datang haid tidak perlu salat dan berpuasa? Maka para wanita ni menjawab, qulna, ya, betul. Maka Nabi kata, itulah menunjukkan kekurangan agama mereka, bukan kekurangan pegangan agama. Maksudnya dari sudut agama, mereka bila datang haid, mereka tak perlu puasa, mereka tak boleh puasa dan mereka tak boleh salat. Jadi satu kelebihan untuk mereka di situ. Kemudian mereka kena qada puasa, jelas. Kemudian berjima' di dalam bulan Ramadan, seperti mana hadis Abu Hurairah di bawah ni. Kalau kita tengok, bahkan ayat Al-Quran di atas ni pun sangat jelas. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau tengok di bawah ni, kisah seorang lelaki yang datang kepada Nabi. Atahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Dia mai kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku mampu dah aku. Maksud dia lebih kurang macam tu. Tapi kalau dalam bahasa bakunya, ya Rasulullah, musnahlah aku. Maka Nabi kata, ma ahlakaka. Benda apa yang membuatkan hang ni musnah ni, apa pasal? Dia kata, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku terjatuh ke atas isteriku di dalam bulan Ramadan. Jatuh atas bini tak apa. Ini dia bagi kata-kata kiasan kepada Nabi SAW, iaitu berjima' di dalam isteri di dalam bulan Ramadan. Menunjukkan, difahami secara jelas, terang di sini, para sahabat tahu bahawasanya berjima' di bulan Ramadan, yakni di siang Ramadan, merupakan perkara yang membatalkan puasa. Sebab tu dia tanya Nabi, apa dia nak kena buat? Sebab tu Nabi memberikan beberapa cadangan untuk dilaksanakan denda dan hukuman ke atas dia. Nabi SAW suruh dia membebaskan hamba, dia kata tak mampu. Nabi SAW suruh dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tak mampu. Kemudian Nabi SAW suruh dia bagi makan 60 orang fakir miskin, dia tak mampu. Kemudian Nabi suruh dia duduk. Kemudian tiba-tiba datang orang kepada Nabi bawa satu kurma arak, satu talam kurma besar. Maka Nabi kata, fatasaddaq bih. Nah, hang ambil kurma ni, hang bagi sedekah dengan dia. Bagi sedekah. Kemudian dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma baina labataiha ahadun afqara minni. Tidak ada di antara dua tanah hitam ini, yakni bumi Madinah, orang yang lebih fakir, yang lebih miskin, papa kedana daripada aku. Maka fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat aniyabah. Nabi gelak sampai nampak gigi manis Nabi. Maksudnya dia tu orang paling miskin dah. Jadi dia tak perlu dah bersedekah, memadai dia makan dengan ahli keluarga dia. Sebab itu kata Nabi, khudhu fa at'imhu ahlak. Ambil dan bagilah makan kepada ahli keluarga kamu. Okey. Kemudian yang muka surat 12, suntikan yang berupa makanan. Dia kata aku tak makan pun, dia ambil suntikan. Apa-apa jenis vitamin ke, apa-apa jenis yang membantu untuk mengenyangkan dia. Dia kata aku tak makan, aku cucuk je. Jadi suntikan-suntikan seperti ini pun diharamkan kerana ia dalam kategori mengenyangkan. Mengenyangkan, kategori makan. Kemudian kedua, perkara yang tidak membatalkan puasa tetapi mengurangkan pahala. Puasa tak batal.
tapi pahala kurang. Seperti mana kata Nabi di dalam hadis, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Maksudnya, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada puasanya melainkan menahan diri dari makan dan minum. Puasa dia tak batal, tapi kurang pahala dia. Macam seolah-olah puasa tersebut menjadi puasa yang sia-sia. Disebabkan antaranya kata-kata dusta ketika mana bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan secara khususnya, dan bulan-bulan lain secara umumnya. Kita kena ingat, di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, buat baik itu digandakan, buat jahat itu juga digandakan. Sebab itu seolah-olah hadis bila mai pasal bulan puasa, ataupun kita tengok ayat-ayat Al-Quran yang datang pasal haji contohnya. Bila kata Nabi, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji itu hari-hari yang telah ditentukan, yang telah dimaklumi. Dan sesiapa yang wajib melaksanakan ibadat haji, maka jangan dia fala rafatha, cakap benda-benda yang keji, lucah. Awak lain daripada orang yang tak pergi haji boleh cakap lucah ke? Orang yang tak pergi haji boleh melakukan kefasikan ke, maksiat ke? Orang yang tak pergi haji dia boleh berjidal ke sesuka hati dia? Tak. Tapi ketika mana dia melaksanakan ibadah haji, ketika mana dia berada di tanah haram, maka keburukan-keburukan yang dilakukan itu digandakan. Sebagaimana kebaikan-kebaikan itu digandakan. Maka begitu juga kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, amal kebaikan kita itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Maka keburukan-keburukan juga Nabi SAW sarankan kita. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi peluang. Setan semua Allah Subhanahu wa taala dah ikat. Berapa ekor kita tak tahu. Tapi secara zahir hadisnya, setan itu Allah Subhanahu wa taala ikat sebagai satu motivasi untuk kita berjaya. Seperti mana orang nak bagi motivasi pada hari ini. Tak ada halangan dalam kehidupan kita. Halangan-halangan ini kita ketepikan. Kesemua halangan ini hanyalah ujian. Abaikan dia. Kita ada matlamat kita, kita ada visi kita. Lupakan semua halangan-halangan ni. Allah cerita, bukan saja Allah cerita, Allah tutup untuk halangan. Allah kata Allah rantai setan. Allah kata Allah buka syurga. Allah kata Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka. Tak ada halangan dah untuk kita nak melakukan ibadat. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, kata Nabi SAW, siapa yang sempat bertemu dengan Ramadan, dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa dia tak diampunkan, celakalah dia. Laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas dia. Itu doa Jibril alaihi salam. Jibril berdoa ketika mana Nabi berada di atas mimbar. Dan yang mengaminkan Jibril, makhluk yang tak melakukan maksiat kepada Allah, dia taat sahaja kerjanya, berdoa minta Allah laknat orang yang macam ni, diaminkan oleh Nabi yang maksum. Nabi duduk atas mimbar, amin, amin. Tuan-tuan, kalau nak kata kategori berkat ni, kategori ultra lah. Ultra berkat ni, keberkatan dia tu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Didoa oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan keji. Contohnya saya ambil satulah sini. Kata Nabi di dalam hadis ini, laisa as-siyam min al-akli wasyarab, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahlin alaik. Fa in sabbaka ahadun aw jahlun ataupun aw jahilun alaik. Faqal inni saim, inni saim. Puasa itu tidaklah menahan makan dan minum semata-mata, tetapi puasa juga adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan keji. Jika ada orang mencela kamu, maka katakanlah aku berpuasa, aku berpuasa.